Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Kita jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Sebenarnya saya tak apa nak sihat. Saya belum habis baik batuk lagi. So suara tu macam sengau sikit lah kan. Harap-harap korang boleh faham lah. Ataupun nanti tiba-tiba saya terbatuk ke kan. Itulah sebab batuk kan. Tak boleh nak kontrol. Okay. Hari ni saya nak bawa korang jalan-jalan dekat kebun saya. So, kitchen garden tour sebelum Ramadan. Okay, ni area yang masih dalam semak ni. Sebenarnya saya dah kemas. Saya dah bersihkan. Lepas tu hujan direct banyak, seminggu tu hujan petang. Jadi rumput ni sangat seronok. So, diorang cergas. So, penuh habis. Saya tak sempat nak videokan pun yang dah habis dikemas tu lah kan. Jadi inilah yang jadi, yang dapatnya. Ni asparagus. Okay, ni ada pokok bunga keembong campur-campur warna. Saya memang letak kat sini supaya biarkan diorang kat sini. Sebabnya masa tu saya tak ada tempat lain yang saya rasa sesuai. So nampak penuh sebab ada pokok keembong ni lah. So nanti saya dah dapat benih setiap warna tu, bolehlah saya pindahkan ataupun spesifikkan tempat dia. Dan diorang nampak happy kat sini sebab pokok keembong ni serangga tak suka. Bila serangga tak suka, macam pokok sorry. Macam pokok terung ni, kan serangga suka. Jadi bila banyak pokok keembong ni macam balance kan keadaan serangan-serangga dekat pokok terung. Pokok terung saya ni dah berbuah untuk kali yang keberapa tak tahulah buah dia ni elok ke tak. Tapi saya memang akan simpan pokok ni selama yang boleh. Sebab saya nak dia jadi permanent kat sini dan supaya saya boleh dapat benih yang orang kata yang sesuai dengan saya punya kebun dapur. Original sini punya kan. Walaupun kalau ikutkan kali pertama buah, kali kedua buah, kali ketiga buah dia dah tak elok dah. Pokok dah nak mati, dah sakit. Tapi saya buang, saya cantas. Mana yang dahan yang sakit tu, so diorang naik semula. So ni dalam proses baik semula dan nak berbuah semula kan. Tapi kita kena support lah dengan baja, dengan kompos semua kan. Dekat bawah ni pun saya ada letak pokok kucai. Pokok kucai ni pun membantu juga untuk masalah serangga. Sebab serangga tak suka kucai. Okay. Kat situ ada pokok serai saya ni mesti kena ada dekat kebun dapur ni. Kan. Ni pokok keembong. Lepas tu ada pokok kucai. Pokok kucai ni pokok ros saya yang saya pindahkan kat sini. Diorang happy sangat tengok banyak tunas baru. Banyak tunas baru. Okey, ni ada pokok kucai. Pokok kunyit dia baru nak gemuk semula. Saya dah bagi baja kat tanah kompos baru ni. So ni ada pokok naga. Dia dalam proses nak membesar lagi lah. Silau sikit, gelap lah kan jadinya. So pokok keembong ni, pokok sorghum. Sorghum putih. Ni sorghum putih. So ni sorghum merah ni dah lama ni, tapi saya biarkan je kat sini pokok dia. Sorghum putih. Sebab benih sorghum putih yang saya ada ni dah lama. Dia dah tak lawa. Dia dah rosak. Jadi saya tanam semula untuk simpan benih dia semula lah. Saya tak naklah mati benih. Susah juga nak dapat. Sebabnya antara banyak-banyak yang saya pernah tanam dulu, baka merah ni dengan yang putih ni je yang sesuai. Yang hidup lah, yang dapat, yang direzekikan untuk hidup kat sini. Ni ada. So kat sini ada pokok jagung. Pokok jagung ni saya dah harvest tau. Saya dah harvest sikit sebab dah capai lah tahap yang sedap tu lah kan. So dekat bawah ni hari tu ada pokok kailan. Dah habis dah. Ni pun ada kucai. Ni nak habiskan pokok
jagung ni lah. Nanti pokok jagung ni habis barulah tak tahu lagi nak letak pokok apa. Tapi saya mungkin akan tabur sayur daun ataupun saya tanam pokok sunflower lagi kat sini kan. So kat sini ada kucai. Ni saya nak pindahkan nak letak nak buat baru lah, batas baru kat sebelah sini. Supaya kat sini ada batas, kat sini ada batas. So kat tengah-tengah ni ada ruang untuk jalan lah. So pokok sunflower saya ni dah tinggi sangat dah tu. Lebih daripada tinggi saya dah. So ni yang dah berbunga dah nak kembang. Ni baka lain. Baka yang tinggi tu baka lain. Nak baka apa nanti tunggu dia dah jadi biji lah, baru kita tahu baka apa. Walaupun saya tahu asalnya, tapi kita nak confirm kan. Kadang-kadang dia terlebih baja dia jadi besar kan. Macam tu. So ni jagung purple. Asalnya jagung purple. Ni daripada stongkol dia tu saya tanam. So dah dapat naik 2. Tapi lain-lain warna tau. Yang ni 100% putih. Ni saya simpan untuk benih. Ni naik macam biasalah, kuning-kuning macam tu. So yang ni dia naik nampak tak? Dia warna purple semua. Dia macam terpisah tau. Terpisah dia punya gen tu, dia tak mix. Sebabnya ni hybrid. Dia jadi hasil yang kita nak tu untuk yang pertama je. Ni kan saya tanam untuk kali kedua daripada yang saya tanam. Jadi dia punya gen tu macam dah pecah. Dia tak jadi dah. So bawah ni pun ada kucai. Tengoklah kucing saya ni sibuk. Saya nak melangkah tu, pijak-pijak dia kan. Marah sangat. So, kat sini pun ada pokok kucai, ada pokok bayam, tak semua naik. Ada pokok ros juga. Ni ada pokok saca inci. Sebenarnya dia dah naik tinggi tau. Saya dah cantai sikit supaya dia kembang. Dia punya sulur dia tu kembang lah. Saya tak nak dia naik satu urat ke atas je. So sementara dia naik tu, pokok sunflower saya dapatlah hidup dengan baik. Kau nampak tak ni? Tu adalah ulat ya yang menyerang pokok sunflower saya. Tapi separuh daripada tu saya dah matikan lah. Saya dah picit semua kan. Tapi yelah, benda tu kecil. Nantilah saya basmi diorang tu kan. Okay, kat sini sebenarnya ada pokok padi tau. Pokok padi tu pun dah keluar ni, pokok padi. Ni pokok padi huma, padi bukit punya. Tengoklah dia ni duduk kat atas tempat kan? Marah kan? So kat sini ada pokok keledek. Apa ni ya? Kunyit hitam. Kunyit. Cekung. Campur-campur kat sini tapi dalam polybag. So ni ada pokok kucai. Lepas tu kat tengah tu ada pokok padi juga. Saya nak try tanam pokok padi ni. Kan mana tahu boleh makan beras sendiri kan. Pokok kucai. Sebabnya kucai ni dah banyak. Lepas tu kucai ni nak bagus untuk kawal serangga. So jadi saya tanam lah dekat rata-rata kan. Ini ni apa? Dia hidup sendiri ni. Tak tahu dah benih daripada mana. Bayam tu memang daripada benih dia jatuh sendiri. Ni memang saya letak ke embung. Ni pokok durian Belanda ni. Tengok dia dah besar. Tapi tak berbuah lagi. Durian Belanda ni baka dia, isi dia manis. Ni. Ini tempat kucai lagi. Tempat lada. Ada kampung. Ni pada benih. Sini dah jatuh. Lepas tu dia tumbuh kat situ. Pokok pakcoy saya. Kan Alhamdulillah dapat
dapatlah sayur, tak beli kan. Bukanlah tak pernah beli, adalah beli sayur lain, tapi setakat sayur ni saya memang ambil kat, setakat nak sayur-sayur hijau ni saya tak belilah. Saya ambil kat sini je. Lepas tu kat sini pokok ros saya yang saya dah pindah hari tu pun happy juga dia. Kan naik tu. Tunas baru banyak. Ni pokok cukur manis. Cukur manis ni. Dia dah sihat. Hari tu tak lawa. Lepas tu dia naik lawa semula sebab saya letak kompos kat bawah tu. Saya bagi dia kompos, so dia seronok lah. Jadi dia bagilah ni tunas cantik-cantik ni. Rasanya macam nak ambil buat sayur hari ni. Kan, ni pokok keembong juga. Saya memang pindahkan satu-satu tu kat sini. Dia tapi ni dah tak lawa sebab dia dah banyak buah kan. Dia sebelum dia berbuah tu dia lawa lah, dia gemuk. Ni dah kurus. Jadi benih, banyak benih. So ni ada pokok sorghum lagi. Sorghum putih. Lepas kat bawah tu ada pokok pakcoy. So, pokok pakcoy. Lepas tu ada pokok jagung. Saya mixkan kat sini. Tu jagung sedih sangat tu, tak jadi dah tu. Ni pokok ketum ayam. Nampak tak? Besar dah. Ketum ayam. Masa ada ayam banyak tak nak beli, tak nak apa tu tanam kan. Ayam dah tak ada, pokok barulah besar. Itulah dia. So ni ada pokok jagung, pokok sorghum. Sorghum merah. Lepas tu dengan pokok jagung kat sini. So ada mix juga. Ada mix juga ni apa? Sawi kat sini, sawi bunga. Ada mix kat situ. So ni jagung. Yang belum ada bunga lah. Yang lain tu dengan kat sana tu dah ada bunga. Dah ada buah, dah boleh ambil dah. Ni bayam Brazil. So ni labu. So ni ada pokok apa ya, nampak tak ni? Pokok beetroot. Tapi yelah, cuaca kita ni kan panas. Maknanya lah dapat hidup. Hidup besar tu je lah, lepas tu dia kecut. Ni kacang botol. Ini daripada dahan-dahan utama tu saya cantaskan. So dia naik semula. Bila naik semula tu dia cepatlah sikit berbuah dia. Kalau tak penuh satu tempat ni pun dia belum nak berbuah lagi. Ni lah buah air. Kat sini pun ada kucai, ada jagung. Lepas tu ada apa ya? Saya tanam ni pun beetroot. Ni ada kacang renik, kacang buncis renik. Dapat rezeki satu pokok je daripada 6 biji. 6 biji benih tu dapat ni je. Ni timun Jepun. Pokok timun Jepun. Saya sangat happy sangat. Pokok timun Jepun ni selama ni saya cuba untuk tanam lah kan banyak kali. Tapi dia tak menjadi. Dia macam tanah tu dia tak nak. Macam tak cukup untuk dia. Jadi dia tak nak. Jadi alhamdulillah tengok ni. Dah ada dah sebiji kat situ. Tapi ni saya nak simpan untuk benih. Untuk yang pertama ni lah. So kalau nak makan tu lah nak ambil yang nombor 2, nombor 3 tu nanti. Tu dia. Nampak tak? Alhamdulillah kan. Bermakna ni menunjukkan apa? Menunjukkan tanah dekat area ni dia dah improve. Sebelum ni saya tanam kat area ni juga tak hidup langsung. So nampak perubahan tanah tu. Kita dah komposkan dia. Kita dah bagi support dia dengan ni kan sungkupan kat keliling. Bagi dia kompos yang dah siap kat atas tu. Jadi kita support dengan ekosistem dia pula dengan kawalan serangga ni, kucai kan. Kita mix dia punya suasana dia. Jadi dia boleh hidup dengan macam mana? Dengan makanan yang baik, dengan suasana yang selesa. Macam tu. So nampak happy. Walaupun masih ada serangan serangga macam ni kan. Kesan-kesan ni kan. Tapi dia boleh survive. Tu dia. Ni pokok keledek. Saya rasa macam dah boleh dah boleh kutip asir. Tapi biarlah dulu. Kat
situ ada kesum dengan kantan dengan keladi. Tapi keladi tak naik sangat, dia macam tak cukup. Tak cukup air. Dia kering kat situ. Ni saya macam nak trim. Bagi tinggal sikit je. Bagi tinggal sepokok je. Sebab diorang ni cepat membesar kan. Sebab jarang guna. Ada. Semut ni. Kan. Ini tempat pegaga. Ni jagung purple juga mix. Jagung purple. Tapi dia macam tu lah. Dia dah terpecah dia punya gen dia tu. Dia dah tak jadi macam yang mix tu dah. Ni pun tempat pegaga air ni. Dia macam dah habis nutrien tau. Dia dah habis nutrien. Dia mati pokok tu. Lepas tu dia merayap kat tempat lain. Dia struggle. Dia pandai cari tempat dia boleh bawa diri. Tapi itulah sekali dia stay kat situ, dia akan absorb semua nutrien dan benda lain tak boleh hidup dah. Macam tu. Jadi itulah dia. Kat sini ada pokok bawang saya letak. Tapi tak tahu dah tak jumpa. Nutrien dah habis kena dengan pegaga ni kan. Pegaga air ni. Habis dah, tak ada harapan untuk dia. So kat sini pun ada pokok keembong. Saya pecahkan benih dia daripada yang tempat asparagus tu. Adalah warna-warni. Ni ada mix. Ni je. Merah sahaja, putih sahaja. Ni adalah pokok padi. Pokok padi. Padi bukit. Ni pokok jagung sesat satu. Pokok padi ni batas khas untuk padi lah. Saya punya eksperimen. Okay, ni ada pokok jagung juga. Kat sini ada hati-hati. Asalnya dia kecil je macam dah nak mati. Lepas tu bila duduk sini kan kita siram hari-hari. Lepas tu kan kita isi kompos apa semua kan. Jadi dia besar lah. Mengalahkan yang lain kan. So ni ada pokok pakcoy kat sini. Ada kailan, ada jagung, ada kunyit hitam, ada halia, ada sawi hijau kan. Ada kunyit, ada jagung. Ada macam-macam kat sini. Kat sini agak mix sikit saya letak. Tapi saya mix ni, kita campur jenis-jenis tanaman ni. Rasa macam bagus lah untuk diorang. Lepas tu dengan suasana kebun dapur saya ni. Sebabnya satu serangan serangga. Lepas tu cuaca kan. Macam pokok-pokok yang tinggi ni, besar ni. Dia bolehlah kawal sikit cahaya matahari kan. Panas tu kan. Dia cover sikit. Lepas tu keperluan air tu dia tak sama keperluan air. Macam yang berubi dia tak nak air sangat. Tapi yang daun dia nak air. Jadi kalau kita siram terlebih ke tu hujan banyak ke tak jadi masalah sangat. Okay, ni dah lari dekat bangkin bangsa depan rumah. Sebabnya panas dah. Tak larat nak duduk dekat kebun dapur tu sebab panas sangat. Alhamdulillah matahari cerah sangat kan. Bunga matahari saya pun suka sangatlah dapat matahari kan. Diorang boleh kembang kan. Diorang kan kalau saya tak
maksudnya tak ambil gambar masa diorang lentuk waktu pagi, lepas tu tegak waktu tengah hari, lepas tu lentuk waktu petang kan. Oleh sebab saya punya kebun dapur tu memang cahaya matahari daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, 6 petang. Macam tu. Dan dapat banyak lah matahari. So bunga matahari suka sangat lah kat situ. Tapi saya seronok jugalah. Walaupun dia ada pro dan kontra keadaan jumlah sinaran matahari yang kebun dapur saya dapat. Tapi macam mana, tak ada tempat lain yang sesuai dah. Macam tu. Saya cuma kena kena kreatif untuk mixkan jenis-jenis tanaman kat situ lah. Kan macam yang saya buat sekarang ni, saya cuba untuk mix ketinggian family dia kan, jenis merayap ke tak, jenis berkayu ke tak kan. Lepas tu alhamdulillah dipermudahkan semua. Sebabnya macam yang saya cuba buat jagung, sorghum, lepas tu kat bawah tu ada pokok pakcoy kan, sangat membantu. Sebabnya pokok sorghum dengan pokok jagung dia tahan panas. Pokok pakcoy dia tak tahan panas. Tetapi bila tengah hari, pokok jagung tu dia dah cover sikit haba yang turun kan dekat pakcoy. Jadi pakcoy ni boleh membesar dengan baik. Walaupun kalau dikirakan tempat tu panas lah kalau tak ada pelindung, tak ada lindungan daripada pokok lain macam tu. Sorry korang. So setakat ni memang saya kurang buat tour, kitchen garden tour. Sebabnya kalau saya buat tiap-tiap bulan tu tak nampak banyak sangat perubahan. Sama je bulan lepas dengan bulan ni lebih kurang sama je. Sebabnya saya merumput pun 2 bulan sekali baru saya merumput. Sebab saya nak betul-betul banyak rumput untuk supaya saya dapat kompos. Tahu, saya kalau sikit-sikit saya malas. Saya malas nak cabut. Sebabnya kalau sikit-sikit nak kompos tu macam sikit sangat. Walaupun sebenarnya ada pro dia kan. Bila kita letak sikit-sikit ni, dia punya proses dia sentiasa berjalan. Lepas tu dia cepat macam tu kan. Tapi yalah walaupun saya suka menanam, tapi rajin tu kadang-kadang kurang. Macam tu. Walaupun saya suka bila tempat tu penuh dengan rumput kan. Lepas tu bila kita dah clearkan rumput tu, nampak macam wajah baru macam tu. Apalah seronok kan. Okay, itulah dia sikit sebanyak saya punya keadaan terbaru kebun dapur nak sambut Ramadan. Setakat ni pokok tanaman yang saya suka tanam, sentiasa nak tanam pokok jagung. Sebab saya suka jagung dia. Dan dia punya sisa tu saya boleh bagi kambing saya makan kan. Lepas tu dia oleh sebab jagung yang saya tanam tu memang saya dah tak beli benih lain. Maknanya memang benih yang saya simpan daripada pokok yang saya tanam tu. Cuma kali ni saya tak simpan sebabnya benih dia tak cantik. Dia punya pertumbuhan tu tak lawa. Jadi saya nak tukar. Maksudnya family yang sama, baka yang sama, tapi daripada tongkol yang berbeza macam tu. So akan datang saya makan. Cumanya berbeza tempat lah kan. Kita nak kena tukar-tukar keadaan lokasi kita tanam tu sebaik boleh lah kan. Kalau kita tak ada tempat lain, tanam je lah kan. Cuma kita kena standby baja lah kan. Sebabnya dia macam manusia juga kan. Allah ciptakan tanaman ni unik, ada pro dan kontra dia kan. Kalau satu jenis tanaman je, nanti satu jenis baja habis. Sebab dia akan perlukan, yelah macam pokok buah kan, dia nak ada baja buah. So kalau kita selangkan dengan pokok yang ada perlukan baja daun, jadi dia macam seimbang keperluan pokok tu. Macam itulah.
Itu teori saya lah kan, kefahaman saya macam tu. Sebabnya kalau kalau ikutkan lokasi tempat tu, saya nak tanam banyak lagi. Tapi tak muat. Tapi bila saya buat mix tanaman campur-campur macam tu, ada kat bawah, ada merayap, ada apa semua. Walaupun tak banyak, tapi apa setiap yang saya nak tanam tu ada. Kecuali yang memang bukan daripada kita punya tempat lah kan. Kan macam salad ke memang tak hidup lah kan. Macam tu kita kena sedar lah juga. Tapi setakat ni sayur-sayur yang memang sesuai tanam kat Malaysia, InsyaAllah boleh lah. Macam kalau bendi tu saya tak suka nak tanam sebabnya dia gatal. Kan dia ada bulu-bulu dia tu. Saya tak suka. Tapi ada try lah letak benih apa semua, tapi tak hidup setakat ni, belum direzekikan lagi. Tapi kita enjoy je mana yang ada kan. Mana Allah bagi tu kita layan je. Itulah saya punya wajah ke mendapur. Okay, moga korang enjoy tengok video ni. So jaga diri baik-baik. Mana yang sama-sama masih tak sihat dengan saya, masih batuk lagi, layan je lah kan. Itu mesti daripada salah satu kita punya dosa kan. Sebab Allah bagi kita ketidakselesaan tu, mesti ada sebab dia. So enjoy je lah apa-apa situasi keadaan tempat kita. Jangan stres sangat. Kita masih ada Tuhan untuk kita bergantung kan. Jumpa lagi InsyaAllah dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye.